Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita masuk pada siri yang ke-9 di dalam perbincangan mengenai ibadah unggul, ibadah yang diibaratkan sebagai tiang, yakni ibadah solat yang amat penting. Kerana dalam menjalani ibadah solat atau mendirikan ibadah solat ini ada 3 perkara yang sewajib dan sewajarnya kita khawatir. Takut-takut sembahyang kita, solat kita termasuk dalam kategori yang pertama atau status yang pertama, tidak sah. Satu. Yang kedua, takut-takut termasuk dalam status batal. Yang ketiga, takut-takut pula termasuk dalam status tidak diterima. Itu kemungkinan-kemungkinan yang boleh jatuh kepada seseorang yang mendirikan ibadah solat. Sebagaimana kalau kita tengok di dalam satu riwayat, pernah Nabi SAW menyatakan, kam min qa'im hazzuhu min salatihi at-ta'ab wan nasab. Sadaqa Rasulullah SAW. Yang mafhumnya atau kama qala, berapa ramai orang yang sembahyang, kata Nabi, keuntungan yang diperolehi atau apa yang mereka dapat sebenarnya daripada sembahyang, min salatihi, sembahyang mereka itu sebenarnya atau hanyalah at-ta'ab wan nasab, kepenatan dan keletihan. Dapat penat saja. Ini ibadat unggul ni. Satu lagi ibadat yang sukar nak kita lakukan, puasa. Nabi juga pernah menyatakan bahawa ramai orang berpuasa, tetapi apa yang diperolehi daripada mereka puasa mereka itu adalah al-ju' wal 'atash, lapar dan dahaga saja dapat. Puasa juga adalah ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah, sehingga Allah menyatakan aku yang membalasnya. Kemudian ibadah amal lisan yang paling afdal, yakni tilawah al-Quran. Berapa ramai orang yang baca Quran, tetapi ataupun dan Al-Quran melaknat akan mereka itu. Mana 3 ibadat ni Nabi dah bagi amaran dah. Kalau tak ikut sunnahnya, tak ikut ilmunya, sia-sia. Atas dasar itulah dalam bab solat ini kita memberikan penekanan tentang rukun-rukun sembahyang, yang mana kita sedang berada pada rukun yang ketiga, ya. Dalam perbincangan berdiri betul, muka surat 9 kita punya kertas kerja, pecahan 3 dan pecahan kecil lagi. Kita dah selesai bincang A, kita masuk bahagian B, ya. Ini keadaan gugurnya tuntutan qiyam, dikecualikan daripada berdiri betul. Dikatakan di sini tidak terdaya menahan kencing ataupun air kecil, buang air kecil, kerana air kencing akan menitis apabila berdiri. Ini uzur kan. Tetapi tidak apabila dalam keadaan duduk.
Mana duduk nanti baru mengikut doktor dalam kepakarannya mengatakan kalau duduk barulah air kencing tak keluar. Kalau berdiri maknanya akan timbul masyaqqah, kesukaran bagi kamu. Jika ia berdiri, ya, akan jadi masalah. Jadi mereka yang dalam masalah uzur ini, maka dia gugur tuntutan berdiri betul. Maka hendaklah dia sembahyang secara duduk serta tidak dikehendaki mengulangi solahnya menurut pendapat jumhur, pendapat majoriti. Ya. Ini pengecualian yang kedua. Dan C, bahagian yang ketiga, satu lagi pengecualian daripada berdiri betul ini, apabila dalam keadaan takut terhadap musuh, sama ada dalam suasana peperangan ataupun keadaan huru-hara yang tidak aman. Jika ia berdiri, dia khawatiri pihak musuh akan nampak, maka dalam keadaan ini hendaklah ia bersembahyang secara duduk. Tak kira lah rumah bawah ke, rumah pangsa ke, bila berdiri nanti musuh akan nampak dia dekat tingkap ke, ya, dekat kawasan-kawasan yang berlubang, lepas kena bom ke, nanti nampak orang sembahyang. Ini bahaya bagi diri, ya. Maka dia hendaklah bersembahyang secara duduk dan tidak dikehendaki i'adah, tak perlu ulang lagi sembahyang. Jangan macam satu soalan yang timbul daripada orang Subang Jaya yang mengatakan bila dah sembahyang atas kapal terbang sampai kena ulang balik. Saya kata elok cili kerja mulut orang yang tidak amanah terhadap melemparkan maklumat ilmu ini. Apa pula ulang pula? Itulah kira sembahyang dalam kenderaan, bukan sembahyang menghormati waktu. Orang kita masih ramai yang keliru antara sembahyang dalam kenderaan dengan sembahyang menghormati waktu. Baik, kan? Baik. Pecahan yang keempat, dia kata cara solat orang sakit atau orang uzur. Ini yang akan kita bincangkan pada kali ini. Sebab dalam masalah orang uzur atau orang sakit, sama ada tak boleh berdiri, atau tak boleh duduk, atau tak boleh sujud. Bila dia tak boleh berdiri maknanya berdiri betul dia dalam keadaan macam mana, sebagai gantian, alternatif. Itu yang perlu dibincangkan. Sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tengok apa kata kitab dulu. Dia kata far'un, ini masalah cabang, ya. Qala syekhuna yajuzu limarid amkanahu al-qiyam bila masyaqqah la min farada la in salla fi jama'atin illa ma'a julusin fi ba'dina as-salah ma'ahu ma'a julusi fi ba'diha wa in kana al-afdalu al-infirad wa kadha idza qara'a al-fatihah faqat lam yaq'ud aw as-surata qa'ada fiha jaza lahu qira'atuha ma'al qu'udi wa in kana al-afdalu tarkaha, intaha, atau kama qala. Iaitu tuan guru fiqh mengatakan bagi orang yang sakit yang mampu berdiri tanpa kesulitan, jika sembahyang munfarid ni sembahyang seorang diri, sembahyang seorang-seorang, Lone Ranger punya sembahyang, tetapi tidak mampu berdiri, kalau sembahyang berjamaah, kecuali harus sambil duduk pada sebahagian rakaatnya, maka dia boleh berjamaah sambil duduk pada sebahagiannya. Di awal dia berdiri, tiba-tiba datang uzur tubuh badan, maka dia tak boleh berdiri pada ketika itu, maka dia boleh duduk untuk baki sembahyang, ya. Meskipun yang lebih utama adalah munfarid, ya, sebab dia ni boleh berdiri penuh, ya.
Demikian pula bila hanya membaca Fatihah, ia tidak sambil duduk, atau bila dengan membaca surah harus sambil duduk sebahagiannya, maka orang itu boleh membaca surah sambil duduk pada sebahagian rakaat. Meskipun yang afdal tidak perlu membaca surah agar solahnya dapat dikerjakan dengan berdiri penuh. Dia nak cerita, tuan guru kita nak cerita had. Ya, maknanya kalau dia sekadar Fatihah dia boleh berdiri, maka surah macam seolah-olah tak baca pun macam tidak mengapa, sebab ambil afdal berdiri. Tapi dalam keadaan ni, jangan lupa bahawa surah juga adalah sunat hay'ah. Maka kalaulah dalam baca surah tu dia terpaksa duduk, maka diharuskan baginya, sebab dia nak raikan benda. Ya, ini nak ceritakan bahawa dalam mazhab kita bukan semudah yang disangkakan, maknanya kalau tak boleh berdiri terus duduk. Tak, kena ikhtiar dulu. Kena ikhtiar dulu. Wal afdalu lil qa'idi al-iftirash thumma at-tarabbu' thumma at-tawarruk fa'in 'ajama 'an as-salah qa'idan shalla muttaji'an ala janbihi mustaqbilan lil qiblah biwajhihi wa muqaddami badanihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama cara yang afdal kalau orang ni dia tak boleh berdiri, ni dah boleh cerita. Kalau berdiri kita tahu dulu mengikut mazhab kita, orang perempuan kakinya rapat, orang lelaki kakinya jarak sejengkal antara kaki kanan dan kaki kiri. Sejengkal untuk tubuh badan sendiri. Jangan kita pergi jengkal untuk anak kita, kangkang budak tu. Jengkal untuk badan kita. Kalau anak, ambil jengkal dia sendiri. Ya, ni untuk badan yang normal, size. Ya. Jadi bagi kalau dia tak boleh berdiri, maka dia boleh semayang secara duduk, iaitu dengan duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk antara dua sujud, ataupun dinamakan juga sebagai duduk membaca tasyahud awal atau tahiyat awal. Itu nama duduk iftirash. Ya, duduk iftirash ni ringkas kata duduk beralas. Maknanya papan punggung kita duduk atas tapak kaki kiri yang dilipatkan. Duduk iftirash maknanya papan punggung tak kena bumi. Itu ringkas. Pasangan dia itu duduk tasyahud akhir, nama duduk tawarruk. Papan punggung kena bumi. Itu maknanya. Sebab tawarruk ni maknanya pangkal punggung lah. Dia kena di bumi. Atau orang kata duduk bersimpuh. Ya. Jadi kalau kita sembahyang duduk ni, yang afdalnya duduk iftirash. Lepas itu ikut susunan dia, dia kata thumma tarabbu', lepas tu duduk bersila. Kalau tak boleh duduk iftirash, duduk bersila. Lepas itu baru thumma tawarruk, duduk tawarruk. Maknanya duduk pertama kalau nak sembahyang duduk cara tasyahud awal. Lepas tu duduk bersila. Lepas tu duduk tasyahud akhir. Itu pilihan-pilihan yang ada. Dan jika tidak mampu solah sambil duduk, solahlah sambil berbaring. Baring. Baring ni macam mana orang kita? Baring ni selalunya atas susuk, tak? Atas lambung, atas susuk, itu nama baring. Tapi orang kita kalau baring tu tak kira style apa, asalkan kepala ada ditindih dengan bantal, itu namanya baring. Jadi orang kita kalau baring, nak baring ke tak? Baring tu maknanya terlentang lah. Sebenarnya baring ni atas rusuk kanan atau atas rusuk kiri. Yang kita tidur biasa itu nama terlentang. Lawannya menangkuk, tidur cara syaitan, tidur melirap. Ada orang tidur melirap, Datuk. Sebab apa? Pagoda ni takut jatuh. Tahu pagoda? Syekh Zulim? Tak tahu. Menara condong Teluk Intan. Tu tahu dia condong sikit. Itulah yang pergi selum ni. Pok-pok ni sanggup tidur cara syaitan tu. Takut menara condong Pisa itu tumbang atau berat sebelah.
Jadi kalau tak boleh duduk, dia kata salah sambil berbaring, tumpu pada susuk atau lambung sebelah kanan dengan muka dan bahagian hadapan badan menghadap kiblat. Tidur cara Rasulullah. Kalau kita tengok cara Rasulullah tidur, kita tengok daripada atas, dia macam mim ha mim dal tulisan. Cara Nabi tidur mengiring atas rusuk kanan. Kalau dibentukkan seolah-olahnya cara tidur. Tak tahulah yang mana kepala. Ni kepala kot tak? Ni macam badan melengkung, ni kaki merekut. Tidur tu dia kena bukan sampai subuh. Mula je, lepas tu freestyle. Dia bukannya style ni sampai habis dia mula tu. Mula tidur macam tidur tu. Kalau gaya kita tengok pada atas, orang tidur macam kalau nak dapat sunnah, gaya perkataan Muhammad. Kalau sebelah kiri pun macam tu juga. Tapi sunnahnya ambil kanan dulu. Kalau kanan ni ada cedera, baru ambil kiri. Tapi kalau kanan tak cedera apa-apa, terus ambil kiri, tidur atas lambung kiri. Kalau lambung kanan, kepala sana. Mana tu? Utara. Kepala utara. Kalau lambung kanan. Kalau lambung kiri, kepala selatan. Kaki ke sana. Dada tetap hadap kiblat. Maknanya dahulukan kanan. Kanan dulu. Tapi kalau kanan tu ditinggalkan, terus nak buat kiri, makruh. Tapi kalau dua-dua tidur atas lambung kanan kiri, boleh. Tapi tinggalkan nak buat terlentang, makruh juga. Sebab dia ni ambil kesempatan nak ambil yang paling sedap. Kalau ikut tidur ni, tak adalah sedap mana dah. Nak buat sunnah ni memanglah nampak zahirnya tak sedap. Nak buat benda baik, puasa sedap. Baca Quran, makna begitu. Ini berdasarkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati'." Dia kata fa'ala janbin wa illa fa'umi. Akhrajahu al-Bukhari. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, sembahyanglah sambil berdiri, kata Nabi. Kita ambil hujah dulu, nanti kita demo. Kalau tidak mampu, solahlah sambil duduk. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Kalau tidak mampu juga, solahlah sambil berbaring. Dan dengan hal tersebut tak mampu juga, maka dengan isyarat. Itu hadis Nabi itu nampak macam pendek. Jadi ulama hurai lagi, hurai sampai pecahan dia begitu panjang, Baik. Dan ditambah lagi di sini, wa yukrahu 'ala al-janbi al-aysari bila 'udhrin. Famustalqiyan 'ala dhahrihi wa akhmasahu ila al-qiblah. Wa yajibu an yada'a tahta ra'sihi nahwa maqaddatin liyastaqbila biwajhi al-qiblah. وأن يومئ إلى صوب القبلة راكعا وساجدا وبالسجود أخفض من الإيمان إلى الركوع إن عجز عنهما أو كما قال. Dia kata macam saya sebutkan tadi, sebab ni kita baca matan kitab, maka dia kata makruh kita buat pada sembahyang cara baring sebelah kiri tanpa uzur. Kalau tidak mampu demikian, dia kata dah tak boleh juga atas busuk kanan kiri, barulah secara terlentang di atas punggung. Maknanya baring terlentang lah. Baring terlentang ni mana? Baring di atas punggung.
sementara kedua tapak kaki hadap ke arah kiblat. Kalau sembahyang bagi terlentang, tapak kaki hadap kiblat, kepala di belakang sana. Kepala di belakang sana, tapak kaki hadap kiblat, sebagaimana kita letak jenazah di rumah. Tapak kaki hadap kiblat. Kepala, bila maknanya dia bangun di alam barzakh nanti, dia akan bangun terus hadap kiblat. Begitulah ibarat tafsir ni. Bangun mayit jenazah, dia bangun terus hadap kiblat. Sebab kedudukan ni bila dia meninggal, orang mayit di rumah, kaki dia, tapak kaki dia hadap kiblat. Makna kedudukannya macam mana? Kedudukan sebagaimana orang solat. Orang solat baring terlentang. Tapi kalau tidur terlentang, lain. Tidur terlentang, kepala kena ambil tempat kaki tadi. Kaki kena hadap ke sana. Vice versa, terbalik. Sebab tak boleh kita tidur dalam keadaan kaki menghadap kiblat. Dan kalau tidur, kepala sana. Kalau sembahyang terlentang, kaki ke sana. Itu je. Itu beza dia. Ya. Tapi benda ni dah tu orang tak ambil kira dah. Dia jadi latih je, boom. Ya, freestyle terus. Demikian pula wajib kita letakkan bahan seperti bantal di bawah kepala. Kalau baring terlentang ni atau baring mengiring pun, kalau perlu buat bantal, letak bantal. Lebih lagi kalau baring sembahyang baring terlentang, letak bantal, tinggikan kepala agar muka menghadap kiblat. Kenapa ada bantal? Supaya muka kita ni hadap kiblat, bukan muka hadap langit. Itu tujuan bantal, falsafah bantal. Supaya muka kita tu angkat sikit, jadi muka tu hadap kiblat. Gitu. Dan berisyarat dengan kepala ke arah kiblat ketika rukuk dan sujud. Kalau baring terlentang, kalau nak rukuk, angkat sikit kepala tu daripada bantal. Kalau nak sujud, angkat lagi sikit. Isyarat untuk sujud harus lebih menunduk daripada isyarat untuk rukuk. Memanglah sujud ni dia lebih angkat kepala tu ke depan sikit. Ya. Fa in ajaza 'an al-imam bi ra'sihi aw ma'a bi adfanihi fa in ajaza ajra afa 'ala as-salati 'ala qalbihi fala tasqutu 'anhu as-salatu ma dama 'aqluhu thabitan. Kalau tak mampu bagi isyarat dengan kepala, maka isyaratlah dengan kelopak mata. Isyarat dengan kelopak mata. Ada orang kata, macam mana nak nampak ustaz kelopak mata? Kena pakai bulu mata palsu supaya boleh klik macam patung Barbie tu. Tak adalah sampai macam itu. Saya kata tak perlu diwar-war, disiarkan benda tu kelopak mata berkelip-kelip, kena bulu mata panjang pula. Tak, cukup dengan apa yang ada. Nanti kita akan ajar nanti macam mana semayang dengan kelopak mata. Bunyinya senang, tapi anak bagi lecture di kuliah di UPM, masa tu belum lagi apa ni, sekarang ni panggil apa? Uni Putra. Dulu UPM ni Universiti Pertanian. Tanya mahasiswa tu tak boleh jawab. Semayang, tahu semayang kelopak mata, cuba praktikkan. Ni macam mana ya? Macam mana? Kiam macam mana ya? Rokok macam mana kelopak mata tu buat? Nak dikilaskan kelopak mata tu ke? Macam tak faham. Okay. Kalau tidak mampu juga, maka lakukanlah pekerjaan solat itu di dalam hati. Tidak akan gugur kewajipan solat selagi seorang itu berakal, sedar. Makna tak semayang kerana itu tak boleh. Ya. Baik. Wa innama akharu al-qiyam an sabiqayhi ma'a taqaddumihi alayhima li'annahuma ruknan hatta fi an-nafli wa huwa ruknun fi al-fariidati faqat.
Ini ulama fiqh dia bagikan hikmah, ya. Ulama dia terangkan kenapa berdiri daripada niat dan takbiratul ihram, ya, mengakhirkan penjelasan berdiri daripada niat dan takbiratul ihram, padahal berdiri itu mendahului kedua rukun. Kenapa disebut berdiri? Ya, menjelaskan berdiri daripada niat dan takbiratul ihram, sedangkan berdiri itu mendahului kedua rukun. Kenapa berdiri bukan hujung? Kenapa niat bukan dulu, padahal berdiri dulu baru berniat? Kenapa? Kita pun tak pernah fikir benda ni. Faham tak tuan-tuan? Kenapa bubuh niat dulu? Berdiri ni kita bincang rukun ketiga kan? Padahal nak buat apa-apa kena berdiri dulu. Faham tak ni? Tak faham, buat angguk-angguk je lah. Tengok ni 10 kali insya-Allah faham. Ya. Kenapa berdiri bubuh nombor 3? Niat nombor 1, takbiratul ihram nombor 2, berdiri nombor 3. Sedangkan dari segi amalinya kita berdiri dulu, baru kita berniat, baru usalli sampai 10 kali tu yang gagap tu. Padahal dia kata berdiri mendahului kedua rukun. Berdiri ni lebih dahulu daripada niat dan takbiratul ihram. Dia kata sebab dua-dua rukun itu adalah rukun solat. Niat dengan takbiratul ihram ni rukun solat, walaupun pada solat sunat. Solat sunat pun niat dengan takbiratul ihram rukun, makna kena buat. Dan tak banyak karenah pada adatnya niat dengan takbiratul ihram. Sedangkan berdiri ni hanya rukun dalam sembahyang fardu saja. Sembahyang sunat tak berdiri pun tak apa. Itu dia punya hujah. Berdiri ni sembahyang fardu saja kena berdiri, kena ikhtiar berdiri. Orang yang panjang tadi. Sembahyang sunat kalau tak berdiri pun tak apa. Jadi sembahyang berdiri ni lebih longgar. Dia punya tuntutan dia berbanding niat dengan takbiratul ihram. Nanti kalau orang tanya jangan tuan-tuan tak boleh jawab. Nanti ada satu orang tanya anak murid. Dia kata, "Hantar ni ngaji dengan Ustaz Rosli Hamzah ya?" Ya, ni nak tanya sikit boleh tak? Tanya lah ni. Kenapa Fatihah dia tak kat mula-mula? Tak buat Iqra mula-mula? Tak hitam kalau tak tahu nak tackle jawab soalan tu. Yang turun mula-mula Iqra kan? Kenapa buku Fatihah dulu? Mau lorong rambut tu, menjawab tu. Kau tak ada ilmu. Dah. Cuba je ni. Kenapa berdiri betul nombor 3? Mula berdiri betul nombor 1. Anda berdiri dulu kan? Anda nak bersalli dulu. Bila keluar perkataan tu Syekh Hazmi, ya tak ya juga. Dia kata, kalau ya tak ya juga, ayat tu pergi umrah 2 minggu, dia tukar mazhab Wahhabi tu. Dah belajar fiqah dah bertahun. Salah. Okey. كمتنفل فيجوز له أن يصلي النفل قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام أو القعود، ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود، أما مستلقيا فلا يصح مع إمكان الاضطجاع. Atau kama qala. Dia kata seperti sembahyang sunat, seorang boleh sembahyang sambil duduk atau berbaring di atas busuk atau lambungnya, walaupun dia boleh berdiri atau duduk. Yang cerita dia keringanan berdiri pada sembahyang sunat. Sedangkan pada sembahyang fardu berdiri ini satu tuntutan yang mesti usaha, walaupun setakat yang dia mampu, lepas tu baru duduk. Sabda Nabi SAW, "Man shalla qa'iman fahuwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id." Rawahu al-Bukhari. Sadaqa Rasulullah SAW. Barang siapa yang solat sambil berdiri, itu lebih utama, kata Nabi. Barang siapa yang solat sambil duduk, maka baginya separuh pahala berdiri. Diskaun 50%. 50%. Kalau rumah tu kat syurga nanti ada 8 tingkap Datuk, tampung balik 4 tingkap, biar tinggal 4 je. Jadi kita panas lah.
ventilation tak elok, habis hantar sembahyang duduk. Itu cerita. Potong lagi 50%. Ya. Dan barang siapa solat sambil berbaring, maka baginya setengah daripada sembahyang sambil duduk pula. Potong lagi 50% lagi. Bukan 25%, 50% terus potong. Maknanya setiap perubahan kurang kita punya perbuatan daripada yang afdal, potong 50%, potong 50%, potong 50% pahalanya. Akhirnya seorang tu kata, habis apa yang tinggal? Tinggal entah lah. Entah dia tinggal sebab entah dia ni tak boleh bangkit punya semayang duduk macam tinggal. Dan bagi orang yang solat sunat sambil berbaring, wajib duduk ketika rokok dan sujud. Jangan dengar kita ni. Orang sembahyang sunat baring, ya, wajib dia duduk ketika rokok dan juga ketika sujud. Solat sambil terlentang tidak sah selama masih mampu solat sambil berbaring. Orang sembahyang sunat, orang sembahyang sunat ni kata dari sembahyang baring ni. Kan baring ni, kalau kita tengok poster-poster sambil bersantai orang baring ni kan. Siapa baring tak usah kira lah. Baring kan tu santai, tu berbantai namanya baring. Orang sembahyang baring ni, sembahyang sunat, kalau dia sembahyang sunat, bila dia dia wajib duduk ketika rokok. Berdiri balik. Duduk ketika rokok. Rokok macam mana? Tunduk. Sujud, kalau mampu sujud, sujud macam biasa. Sebab dada dia dah memang hadap kiblat. Dia bangkit. Orang baring tak susah bangkit Syazmi. Tolak aja dia bagi. Sebab tu bila dia nak rokok, dia kena duduk, tunduk. Sujud, kalau boleh, sujud macam biasa. Kalau tak boleh, sujudnya lebih, tunduknya lebih ke depan. Kita demo yang pertama. Ni tak pernah buat lagi ni. Orang kata apa dia tu? Guru yang sederhana memberitahu, guru yang baik menerangkan, guru yang terbaik menunjukkan. Mudah-mudahan yang terbaik. Tapi ini bukan kiblat tau. Jangan kata ajaran sesat pula. Apa Ustaz ni kiblat di sana? Ini nak tunjuk cara Syazmi ya. Ini sembahyang berbaring, sembahyang santai. Maafkan saya. Ni bunyi pula. Santai. Mana ni? Nak bubur sini dulu. Ni kata mim ha mim dal ni. Ni ha dal. Ni mim balik. Begitu. Jangan baring ya. Kita nak buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Boleh bantal sikit. Itu kan. Takkan sembahyang baring begini je. Ini tidur. Ada bantal ni. Tak payahlah, tak payah bantal. Biar begini je. Baik. Berdiri betulnya ni. Ni berdiri betulnya, berbaring. Baik. Sembahyang sunat ya. Bila dia nak rokok, dia wajib duduk sekiranya dia mampu. Allahu Akbar. Rokok. Sami Allahu liman hamidah. Baik, sujud boleh ke tak boleh? Kalau boleh, sujud. Allahu Akbar. Kalau sujud tak boleh, rokok dia seafdalnya dia sampai di depan kepala lutut. Sebab dia tak boleh sujud. Dan sujud dia tolak sikit ke depan kepala setentang dengan tempat sujud. Kalau dia tak boleh sujud. Yang tadi dia boleh sujud. Kalau dia boleh sujud, rokok dia yang afdal kepala setentang tempat sujud. Rokok. Sujud macam biasa. Tapi kalau dia tak boleh sujud, daripada baring tadi, duduk iftirash. Apply yang tadi.
Iftirash yang pertama kan. Ini iftirash. Rokok dia tak boleh sujud. Rokok dia kepala setentang dengan hujung lutut rokok. Sujud pula setentang dengan tempat sujud. Memanglah punggung dia angkat. Punggung angkat Ustaz. Habis? Kalau punggung tak angkat, macam mana melekat lah. Memang kena angkat, tolak sini. Tuan-tuan jangan gelak. Ini belum ada lagi video orang buat lagi. Nak terang, tunjuk cara. Baik. Sekali lagi. Tadi bercakap banyak. Ini praktik. Semayang atas lambung kanan. Kiblat sana, kepala utara, kaki selatan. Ini tidur. Nathan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Rokok. Ini dia boleh sujud. Samiallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Santai balik. Mungkin dia ni jenis pinggang sakit ke. Yang tadi pergerakan tadi sekejap, dia pun begini balik. Mana qiyam dia dalam keadaan baring di atas rusuk kanan. Jadi sebaliknya, kalau tak boleh kanan cedera, maka rusuk kiri. Sana lah pula, macam tu jugalah. Kepala sana, kaki sana. Mana kalau dia memang boleh duduk, walaupun sembahyang sunat, rokok dia kena duduk. Sujud, tengok. Kalau boleh sujud, sujud macam biasa. Kalau tak boleh sujud, posisi kepala tu, buat adjustment. Tapi kalau memang dia tak boleh duduk, dia memang semayang baring mengiring saja yang boleh, itulah yang banyak dalam keterangan kitab. Yang ini jarang orang terang. Kalau dia tak boleh duduk, dia memang baring selayak baginya, maka lain cerita pula. Ni dia. Kalau semayang baring saja yang dia boleh, tengok ya. Nak rokok macam mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Lingkup sikit. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dia lagi bengkok. Ya. Setengah ulama kata bila dia dah bengkok macam itu, ada juga pendapat yang kata cium apabila sujud. Ada yang kata bengkokkan saja, ada yang kata bila dah bengkok cium. Pokat mana yang boleh. Kalau tak boleh cium, tak apalah, bengkokkan saja. Itu kalau dalam keadaan dia duduk tak boleh, dia sujud tak boleh, maka pergerakan dia hanya macam sebuah bulan. Sebuah bulan ni dia gerak gitu. Boleh ya? Nama nak relax tak semayang, itu bukan cara orang Islam. Itu bukan cara orang Islam. Boleh faham tuan ya? Saya yang peluh sebenarnya. Tak percaya boleh cuba. Okey. Itu semayang mengiring. Sekarang kita tengok sekali lagi. Kalau semayang terlentang macam mana? Kita baring dulu, baru buat semayang dulu betul ya. Kita baring. Kalau semayang terlentang, tak sedap pula nak ada kaki sana ni tak. Betul-betul buat sini. Semayang terlentang, letak bantal sini. Bantal sini. Ya, kira ada bantal. Rokok. Allahu Akbar. Angkat sikit. Samiallahu liman hamidah. Sujud, angkat lagi. Allahu Akbar. Lebih kurang macam tu lah. Nanti tuan.
Boleh faham mana sembahyang terlentang tu tak payahlah duduk pula nanti. Itu kan buat sit up kan kacau pula. Angkat sikit je pun. Sebab itu bila sembahyang terlentang, bantal mau tinggi. Buat sakit ni. Ya. Itu sembahyang terlentang. Maknanya kaki hadap kiblat, kepala angkat sikit berdasarkan bantal yang disendal di bahagian kepala, belakang kepala kita. Baik. Mengiring sudah, terlentang sudah. Baik. Kemudian kita nak tengok sembahyang cara duduk pula. Sembahyang cara duduk. Jadi bagi mazhab Syafi'i, tadilah iftirash, duduk bersila, duduk tawarruk atau duduk belunjur pun boleh. Ya. Kalau tidak boleh rukuk, tengok ni ya. Dan sujud, rukuk tak boleh, sujud tak boleh, atau boleh mana-mana satu, buat yang boleh dan yang lain kena isyarat. Saya ulang ya. Kalau tak boleh rukuk dan tak boleh sujud, boleh ataupun boleh mana-mana satu. Boleh rukuk, tak boleh sujud. Boleh rukuk, tak boleh sujud. Atau tak boleh rukuk, boleh sujud. Nampak tak? Buat yang boleh dan yang lain itu kena isyarat. Macam mana? Satu orang berdiri, dia tak boleh rukuk tapi boleh sujud. Diri memang berdiri tapi tak boleh rukuk. Bila tak boleh rukuk, Allahu Akbar. Ini rukuk. Rukuk dia kena tukar posisi dari berdiri kepada duduk. Lepas tu tundukkan kepala setentang tempat sujud. Seulang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sujud boleh? Allahu Akbar. Dan seterusnya berdiri macam biasa. Tak boleh apa? Tak boleh rukuk, tapi boleh sujud. Baik. Terbalik pula. Boleh rukuk, tak boleh sujud. Boleh rukuk, tak boleh sujud. Qiyam boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Boleh rukuk, tapi dia ni tak boleh sujud. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini sujud dia. Pelaksanaan yang lain ketika dalam duduk, sebab dia tak boleh sujud. Mungkin sebab jatuh pokok nangka, muslimin ni berbengkung kat sini. Bengkung putih namanya atas. Dia sujud je begini. Rokok dia macam biasa, tapi bila dia nak sujud, bukannya dia buat isyarat ketika berdiri, dia isyaratnya ketika duduk. Kalau dia boleh duduk. Tapi kalau duduk pun tak boleh, sujud pun tak boleh, buat yang mana dengan isyarat kita tadi kan, ayat tadi. Macam mana? Isyarat. Ini juga kadang-kadang kita sembahyang menghormati waktu ataupun sembahyang dalam kenderaan yang kita tak boleh duduk atas kereta api penuh orang dari kampung. Tak boleh rokok, tak boleh sujud. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini rokok ni. Isyarat.
Tak boleh sujud. Samiallahu liman hamidah, bongkok lagi. Ini untuk sujud. Posisi badan dia, rokok, sujud. Mana dalam keadaan berdiri. Sebab apa? Duduk dia tak boleh. Bila duduk tak boleh, memang sujud tak boleh. Maka kedudukan dia sembahyang dalam keadaan berdiri. Nama tak sembahyang bukan cara orang Islam. Ya? Baik. Ya. Kalau qiyam dia boleh, tetapi rokok dan sujud tak boleh. Rokok dan sujud tak boleh. Maka qiyam dia seperti biasa. Rokok dia berdiri dan isyarat dengan kepala. Ini masalahnya, rokok tak boleh, sujud tak boleh, duduk pun tak boleh. Ini maknanya macam kita tunjuk tadi. Berdiri dan isyarat dengan kepala. Untuk sujud, tengok keadaan dia. Dia boleh duduk atau tidak. Kalau boleh duduk, dia akan duduk. Kalau dia duduk pun tak boleh, maka dia akan berdiri dalam keadaan membongkokkan badan dia. Jadi ringkasan daripada ini tuan-tuan, senang fahamnya. Tengok kita boleh duduk ke tidak. Kalau boleh duduk, tempat duduk itulah menjadi turning point kita nak bergerak, rokok atau sujud. Kalau kita duduk tak boleh, sujud pun tak boleh, maka berdiri itulah dengan isyaratnya, iaitu dengan menundukkan kepala sedikit dan lebih sedikit untuk sujud. Ya. Allah Akbar. Baik, yang akhir. Ini sembahyang dalam keadaan tidur terlentang. Ya, tidur terlentang. Kalau dia tak boleh nak angkat kepala, macam tadi saya cuba nak angkat kepala, jadi keras otot perut. Dia jadi bila keras ni Datuk, dia jadi menggeletar. Bukan Parkinson, tak ada. Tak, memang menggeletar nak menahannya tu. Ini bukan kira orang jogging pagi tak jogging pagi. Ini kira bila datang macam itu, dia jadi menggeletar. Kalau itu tak boleh nak angkat, maka dia kata dari sudut fiqahnya boleh isyarat dengan mata. Boleh buat isyarat dengan mata. Dalam keadaan baring terlentang tu boleh isyarat dengan mata, ya, ataupun boleh dikira rukun sembahyang tu dengan hati sahaja. Ya. Dan dia kata sini, macam mana kita nak sembahyang menggunakan isyarat mata? Ini bagi isyarat mata ni hanya untuk mata yang boleh berkelip je. Sebab ada mata tak boleh berkelip lah. Ni kalau doktor dia baru sedap ni. Doktor mata. Ada mata yang jenis mata tak boleh berkelip, maka dia akan guna dengan hati. Tapi kalau mata yang boleh berkelip, tengok kaedah sembahyang dengan mata. Ya, mata akan menjadi jurubahasa bagi hati ketika itu. Masa qiyam macam mana? Kena buka cermin mata. Kalau kita sembahyang dengan mata ni, kemungkinan kita sembahyang atas wheelchair ke, atau sembahyang atas katil ke, ya, nama tak sembahyang tak boleh. Baik, kalau sembahyang menggunakan kelopak mata, qiyam diisyaratkan dengan buka mata. Ini baring ni, bila buka mata, itu qiyam. Bacalah doa iftitah, Fatihah dan juga surah dalam keadaan mata terbuka. Banyak dalam posisi mata terbuka. Itu ibarat qiyam. Manakala untuk rokok pula, turunkan sedikit kelopak mata tu, macam orang mengantuk. Turunkan sikit. Bukan tutup terus, turunkan kelopak mata ni. Kalau orang pakai eyeshadow tu nampaklah hijaunya, birunya, yang pakai eyeshadow dia.
Oh ya. Kat syurga tu nampak hijaunya, birunya, merahnya. Kelopak tu turun 50%. Ya. Itu ketika rukuk. Dan ketika sujud, pejamkan mata. Maknanya kalau saya buat amali, beginilah. Bismillahirrahmanirrahim. Memanglah benda tu berkelip, bukannya langsung tak boleh berkelip. Nanya lah kawan. Abang tak boleh pejam mata warna ni abang. Pejam juga tapi banyak buku. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampailah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Bila pejam tu sujud. Bila duduk antara dua sujud, buka balik. Kalau buka lah. Kalau buka tu sakit, puyu, mata puyu sikit. Ya, untuk rokok, ya kita puyukan sikit kelopak mata tu untuk qiyam. Kita bukakan kelopak mata tu untuk duduk antara dua sujud. Kita boleh buka ataupun kita puyukan sikit. Untuk sujud, pejam terus kelopak mata. Untuk baca tasyahud akhir, buka. Dia yang bezanya rukuk dengan sujud. Yang lain kita buka balik. Itu semayang dengan kelopak mata. Adapun semayang dengan hati, hanya kita mengingatkan perbuatan itu. Aku sedang qiyam, aku sedang sujud, aku sedang rukuk dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan wajib alaihi dzalik. Ya, wajib dia semayang cara ni. Macam mana pun nak tunjukkan Allah nak bagi supaya tubuh badan kita ni mengabdikan diri padanya walau dalam keadaan macam mana. Ayat tu yang bila semayang tu dia jadi keluar air mata. Ya, sebab aku mengikut perintahmu ya Allah. Ya, sungguh-sungguh semayang. Jadi pada siri yang ke-9 kita pada kali ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melengkapkan kita punya perbincangan rukun yang ketiga, muka surat 9, ya, cara solat orang sakit dan dalil mengenainya, di mana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103 yang mafhumnya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala di waktu berdiri, duduk dan di waktu berbaring. Dan amal ini kita tunjuk tadi. Yang kata berdiri macam mana, duduk macam mana, ya, dan juga berbaring macam mana. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Al-Bukhari dari Imran bin Husain, ini dia kena penyakit bawasir. Ini sebagai dia punya dalil, ya. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya melakukan solat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, solatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak berupaya berdiri, solatlah engkau secara duduk. Dan jika engkau tidak juga upaya duduk, maka solatlah engkau dengan berbaring. InsyaAllah. Jadi saya rasa sampai sini dulu untuk siri yang ke-9 kita pada kali ini, sebagai pelengkap rukun yang ketiga. Dan pada siri yang ke-10 nanti yang akan datang, kita akan melihat secara sepintas selalu tetapi padat, insya-Allah, yakni rukun sembahyang yang keempat. Walaupun perbincangannya telah panjang lebar dalam siri Fatihah kita, namun untuk pelengkap ni kita akan sentuh perkara-perkara penting, insya-Allah. Mohon maaf yang baik daripada Allah, silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah.